Matematik tingkatan 3, bab 3, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. 3.1, simpanan dan pelaburan. Okey, bab ni banyak yang kena baca-baca. Cerita dia panjang-panjang. Simpanan dan pelaburan. Apa beza simpanan? Apa beza pelaburan? Yang mana lebih menguntungkan, simpan atau labur? Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan dan pelaburan? Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Wang lebihan juga boleh disimpan di bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat beberapa jenis cara simpanan yang lazim di bank. Ada 3 cara lah kalau dekat bank. 3 cara yang popular. Mungkin ada cara keempat, kelima dan seterusnya. Tapi kebanyakan ada 3 cara yang popular ni. Yang pertama ialah kaedah akaun simpanan. Kita panggil simpanan secara akaun. Iaitu pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik ATM. Okey, itu adalah simpanan secara akaun. Maksudnya kita ada nombor akaun, kita buka dekat bank, kita boleh simpan berapa banyak kita nak simpan, berapa kerap, lepas tu tiba-tiba kita nak ambil balik, ikut sukalah. Cumanya kita akan mendapat kadar faedah yang rendah jika kita simpan secara tetap. Okey, yang bawah ni ialah jenis tetap punya, akaun simpanan tetap. Menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan, setahun. Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Ini bila disimpan secara tetap, taklah simpan ambil keluar, simpan ambil keluar. Maksudnya simpan dengan baguslah, memberikan peluang pada bank tu untuk usahakan duit tu. Taklah simpan lepas tu ambil balik. Jadi apa bank akan buat? Bank akan bagi kadar faedah yang lebih tinggi, lebih baik daripada kalau kaedah yang pertama ni. Tapi dengan syarat kena simpan dengan tetap, menurut nilai masa tempoh yang ditetapkan oleh bank tersebut, seperti 3, 9, setahun. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada suatu masa. Jadi idenya, contoh, kalau nak simpan 3 bulan, kena 3 bulan lah. Atas pada 3 bulan baru boleh bawa keluar. Kalau nak simpan 9 bulan, 9 bulan lah. Kalau nak simpan setahun, maka kena setahun lah. Bawah pada setahun tak boleh bawa keluar. Cumanya 3 bulan ni mungkin dapat kadar faedah katakan 5%. Kalau siapa simpan 9 bulan, kadar faedah tu lebih tinggi pada had ni. Tapi kena derita simpan selama 9 bulan. Mungkin 7% contoh. Ni 5%, ni 7%, had ni setahun, lama lagi. Maksudnya tinggi lagi lah kadar faedah. Mungkin 9% contoh.
Jadi berlaku adil lah. Ideanya siapa dapat simpan tetap lebih lama, maka kadar faedah tu lebih tinggi lah. Mau tak mau saja. Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Ini sebagai bukti lah. Sebagai bukti suatu hari bila dah tiba masanya boleh keluarkan, bawa balik sijil tu untuk keluarkan balik semua duit tu. Akaun semasa. Yang ketiga ialah kaedah simpanan yang dipanggil akaun semasa. Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah. Sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Namun, terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Hal ini tertakluk kepada pihak bank. Pemohon akaun semasa perlu mengemukakan seorang perujuk iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Selain cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft, iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan, tetapi dengan caj faedah. Okey. Ini sesuai untuk apa ni? Akaun semasa ni untuk bukan tujuan untuk simpanan sebenarnya, lebih pada nak mudah pindah-pindahkan wang sesama tokey kedai, untuk perniagaan sesama pembeli penjual, sesama peribadi ke, itu saja. Sebab tu dia tak sebut simpanan sini, dia sebut akaun semasa sahaja tanpa perkataan simpanan. Dua lagi simpanan. Okey. Yang ni ialah akaun semasa, tak ada simpanan sebab sekadar hanya nak masukkan untuk keluarkan balik saja, untuk nak mudah pindah-pindah pindah-pindah nilai wang. Tadi cerita simpanan. Okey, itulah dia simpanan. Sekarang nak cerita pelaburan. Nanti kita tahu apa beza simpanan dan pelaburan. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan adalah seperti berikut. Jadi pelaburan ni sebenarnya lebih kepada untuk mendapatkan keuntungan. Kalau simpanan saja lebih kepada untuk nak simpan yang harta yang kita punya. Kalau mendapat pulangan pun dapat kadar faedah yang sedikit sahaja. Contoh kita nak simpan, kita ada 10,000, maka kita simpan 10,000 dan 10,000 tu campur kadar faedah sikit tu adalah akan jadi dalam 10,000 RM100 contoh. Okey, tapi kalau pelaburan kita bagi kat bank 10,000, kita di hujungnya kita bukan dapat balik 10,000 atau lebih sikit. Tapi bank tu akan gunakan duit itu yang kita simpan tu untuk tujuan menjana duit yang berikutnya, yang dipanggil sebagai pelaburan. Maksudnya gunakan 10,000 tu, bank tu pandai urus, dapat 3,000 contoh. Maka 10,000 tambah 3,000 menjadi 13,000. Itulah dia beza pelaburan dan simpanan. Pelaburan kita menggandakan duit kita. Pihak bank akan buatlah perniagaan mereka masing-masing. Jadi yang mana untung bagi kamu? Kalau kamu ada 10,000, kamu nak simpan atau nak labur? Bulan.
Pelaburan. Okey, bagus. Tu yang ada iklan Cikgu, ya. kalau ASB tu tu kira pelaburan ke simpanan? ASB adalah pelaburan. Oh, Itulah ASB adalah sebab boleh kata hampir setiap rakyat Malaysia ni dia akan menyimpan secara ASB. Maksudnya dia melabur lah. Dia laburkan, dia tolak potongan gaji dia, katakan gaji dia 5,000. Jadi dia tolak dalam berapa? Dalam RM1,000 kas untuk beli sijil premium ASB contoh. Jadi apa yang dia akan dapat ialah dia akan dapat peluang untuk pelaburan melalui skim ASB ya. Jadi ini adalah satu ASB ni satu benda yang selalu disebutlah dari iklan. Ianya adalah legal oleh kerajaan Malaysia. Jadi boleh apa nama penuh ASB tu? Amanah Saham Bumi Putera kan? Kas untuk Bumi Putera lah. Sebab B tu Bumi Putera. Amanah Saham Bumi Putera jadi Melayu je tu. Melayu Oh, saja. Melayu saja. Bumi Putera. Okey. Lain tak boleh. Bahasa lain tak boleh. Hanya Bumi Putera saja Melayu. Jadi terserah kamulah. Kamu nak ambil ASB tu atau tidak. Sekejap cikgu nak tunjuk sesuatu. Cikgu rasanya ada apa nama ni? Ada dia punya plan ASB tu saja nak tunjuk. Sekejap ya. Ya. Itulah 110. Okey, pelaburan sebenarnya boleh dipecahkan pada tiga cerita lagi. Pelaburan ada 3 jenis. Yang pertama amanah saham. Amanah saham tu ASB tu lah yang kamu faham tadi. ASB ya. ASB. B ni hak belakang ni Bumi Putera, Melayu saja. Yang kedua hartanah. Hartanah dan hartanah ni apa dia? Kamu beli rumah. Maksudnya kamu ada 200,000 tu, rupanya kamu tak melaburkan secara, kamu tak bagi RM200,000 tu kat bank. Tak, kamu bagi 200,000 tu untuk beli rumah. Contoh, kamu beli satu rumah, harganya juga 200,000 lebih kurang. Lepas tu kamu buat apa rumah ni? Apa kena-mengena rumah ni dengan melabur ni? Rupanya kamu gunakan rumah ni untuk buat apa? Untuk buat rumah sewa atau untuk buat homestay. Daripada tiap-tiap homestay atau rumah sewa tu lah tiap-tiap bulan siapa yang sewa ni dia bayar, katakan dia bayar setiap bulan pasal 200k ni mahal ni, dia kena bayar setiap bulan sepatutnya berapa? Sepatutnya kalau ikut nilai ni okey, bulanan kamu kena bayar 200k kan. 1073. Jadi ideanya biasanya penyewa rumah akan tambah sikit daripada nilai ni bulanan hak depa kena bayar ni. Iaitu tambah dalam 200 contoh. Jadi 1200 Jadi setiap bulan siapa hak menyewa sini kena bayar RM 1200 contoh. Jadi hak 1073 tadi gunanya untuk bayar balik untuk dapat balik 200k tu. Okey. Nilai rumah ni dan lebihan berapa 100 lebih tu guna untuk apa? Untuk enjoy. Itulah dia. Dapat tak idea ni? Okey, jadi hartanah tapi dia punya risiko dia apa? Hartanah ni apa risiko dia? Risiko dia kalau orang tak mau sewa. Kalau orang tak mau sewa, jadi dia akan jadi apa rumah tu? Rumah tu akan jadi rumah hantu. Kan hantu je duduk, hantu duduk tak payah sewa.
Okey. Itulah pula jadi masalahnya. Okey, banyak juga yang orang yang memiliki banyak hartanah ni, akhirnya rumah mereka tidak terduduk. Sebab banyak dah penyewa lah ni yang dia fikir kalau ada kemampuan beli rumah, buat apa nak sewa rumah orang? Boleh bayang tidak? Okey, jadi depa tak mau sewa bila tak ada penyewa. Jadi siapa yang melakukan pelaburan hartanah ni akan terjejas. Okey. Tanah juga tidak tertumpu pada rumah, dia juga boleh jadi dalam bentuk tanah. Jadi kita ada sebidang tanah contoh. Kita ada tanah berapa 2-3 hektar. Boleh juga dijadikan pelaburan. Contohnya nak buat, kita sewa untuk buat camp. Camp apa tak tahulah. Camp macam camp PLKN dulu ni. Camp tentera, camp pengawas, boleh buat. Jadi setiap minggu, setiap hari, setiap bulan akan ada aktiviti yang mana kamu boleh jana kewangan daripada situ. Siapa nak buat tapak pasar malam, contohlah apa semua boleh. Tapak rekreasi ke, nak buat apa, tanam pokok durian ke, dapat hasil jual ke. Jadi maknanya daripada tanah ni juga boleh hasilkan pulangan kewangan. Cuma beza sikit atau banyak sajalah. Atau tak laku langsung. Jadi bergantung pada usaha lah. Macam mana kamu usahakan tanah ni. Jadi itulah dia bagaimana tanah ini menjadi pelaburan. Jadi kamu ada tak mewariskan ni tanah ni daripada keluarga kamu, ada tak? Tok kamu, nenek kamu ada? Okey, itu kamu kena bincang dengan mak bapak kamu lah. Okey, biasanya tanah diwarisi ni macam-macam, depa generate duit Okey, boleh berkebun pun, tanam sayur sawi, jual sayur sawi je pun boleh dapat Dan yang jenis bentuk pelaburan ketiga ialah saham. Bila sebut saham ni saja, apa dia ni saham ni? Saham yang duk iklan selalu tu. Bila nak main game dia duk iklan. Saham forex lah, saham apa ni, Okta FX lah. Yang terbaru ni ada saham yang apa nama hak minyak tu, saham minyak FC apa nama tu. Tu pun bagus jugalah. Saham apa nama tu. Kadang-kadang kita ni dia tiba-tiba keluar kat Facebook kan. Duk main Facebook semua keluar saham itu, saham ini. Jadi saham jual minyak masak jadi macam-macam ikut kamu. Macam-macam jenis saham ada. Cuma ialah ada isu dari segi apa? Dari segi halal ke haram ke apa semua tu kena tahulah. Okay. Ada cikgu. Ya. Ada yang kata saham macam judi online tu. Ada yang saham dia di kategori macam judi Saham dia macam ni. Ada sebilangan ustaz kata saham itu haram. Sebab judi lah. Sebab dia macam judi. Sebab ustaz tu nampak dia macam judi. Adalah perkiraan mereka secara fiqh. Dan sebahagian ustaz lain ada kata saham itu adalah halal. Tak tahu cara mereka baca macam mana. Jadi terbentuknya lah ni isu besar lah. Terbentuknya dua apa? dua pendapat lah. Dua pendapat. Jadi ada yang nak pakai pendapat ustaz yang haramkan. Ada yang nak pakai pendapat ustaz yang kata halal. Ustaz yang tak kira dia haramkan atau dia kata halal, dia mengeluarkan mereka punya apa? Hujah masing-masing lah. Hujah masing-masing. Jadi cikgu main saham. Cikgu pernah main saham. Ya, cikgu pernah main saham. Betul. Cikgu kerugian dalam 4,000. Tak betul. Sebab cikgu baru main. Biasa orang baru main ni dia tak reti nak tengok. Dia ada graf apa? Graf dipanggil candlestick apa tau. Cikgu tak reti tengok graf ni. Ada kawan cikgu juga, dia cikgu matematik. Dia memang cikgu matematik betul. Dia main ni memang dalam masa 2 hari dia boleh dapat daripada RM700 dia boleh dapat kepada RM5,000 dalam masa 2 hari. Dalam 2 hari je, bukan 20 hari. Jadi
Dia kemahiran dia lah. Cikgu ahli fizik kot. Cikgu bukan ahli matematik, cikgu ahli fizik. Cikgu tak berapa reti. Lepas tu cikgu dah tak nak teruskan. Lepas tu sebab apa? Sebab Sebab isu isu ni. tu lah. Isu ni. Cikgu pun jadi dah pertelagahan dua ni. Jadi cikgu ambil jalan tengah, iaitu cikgu benda yang meragukan lah kan. Bila dah seorang cakap halal, seorang cakap haram, jadi kita duduk kat tengah. Tengah tu ialah meragukan. Entah ya. Subhah. Maksudnya subhah. Itu pasal cikgu ambil jalan untuk berhenti daripada teruskan. Kalau tidak, cikgu dah banyak dah sign up untuk dia punya kuliah apa semua ni. Mereka akan ajak. Tapi cikgu berhentilah. Sehingga yang terbaru ni timbulnya satu apa nama ni? Satu iklan. Satu jenis saham yang mana mereka cakap adalah halal. Mereka dah bagi tahu secara terang-terangan iaitu halal. Contohnya FCPO ni, kalau tak silap cikgu, FCPO ni. Ni. FCPO apa benda ni? Ni. Jadi kot. Jadi dia kita keluar sekejap kepada pasaran komoditi. Okay. So dalam komoditi banyak produk yang ditawarkan, contohnya FCPO, brand, crude dan semuanya dan sebagainya. Status hukum So apa status untuk kita trade pasaran komoditi ni, Ustaz? Baik, kalau biasanya apa yang kita lakukan, kita trade komoditi ni, kalau kita beli betul-betul emas tu jongkong, tak ada masalah. Untunglah kita. Maka ada mengatakan bahawa sebab itulah Majlis Penasihat Syariah jadi mengharuskan. Okey, dah faham tu? Dan juga mengharuskan apa semua tu tu juga di atas sifat melihat ijtihad apa semua. Bahawa kerana FCPO ni digovern oleh bursa kalau kamu yang nak memang bersungguh nak terlibat ni, tengok apa boleh belajar dah komentar FCPO ini jenis saham yang dibuat bagi apa tak langgar agama lah, pendek kata lagu tu lah. Kamu boleh tengok sekejap cikgu nak tunjuk iklan. Islam, mereka telah mengatakan semua jenis futures adalah haram kerana adanya sifat ta'jilul badalain dalam fiqh muamalat. Dalam kitab fiqh silam disebut ta'jilul badalain. Okey. Nanti kalau kamu kenal ni siapa ni? Dia okey. Ini menjadi duta untuk apa ni? Iklan iklan FCPO ni. Okey. Okey, kamu boleh search sendirilah Kamu Google sendirilah semua ni. FCPO ni mungkin insya-Allah dia dipantau lah, dia punya apa ni, kehalalan perjalanan pengurusan tu, maka insya-Allah halal lah. Okey. Jadi ya mungkin kita ada peluang lagi lah kat sini saham ni kalau kita Islam ni FCPO try. Okey. Saham lain tu apa ni tu cikgu pun semua orang pun masih was-was. Jadi terserahlah macam mana. Dan sebenarnya ada pun depa cakap ASB ni pun sebenarnya apa subahat juga ni. ASB ni sebab apa? Sebab ialah bank tu bank konvensional kan, dia boleh berniaga apa-apa pun. Kan? Termasuk salah satu benda yang dia niagakan, contohnya arak contoh. Jadi itu yang ini pun menjadi pertikaian. Jadi cikgu pun dah berhenti dah sebenarnya lama dah. 3 tahun dulu, 4 tahun dulu cikgu berhenti dah ASB ni. Tapi ada yang kata boleh, tak ada masalah. Jadi terserah kamulah, kamu nak terima mana satu. Okey. Tapi cikgu ada cadangan dah. Mungkin kamu nak labur dekat mana? Dekat tabung haji. Kan? Kalau tabung haji insya-Allah lah halal lah. Kan?
Okey, ada orang buat bandingan ni antara ASB dengan tabung haji. Tabung haji tu dapat kurang sikit lah pada ni. Tabung haji juga ada, terus dah bayar zakat lah. Zakat, potongan ni sebenarnya kita dapat semua ni, kita kena bayar zakat pula ni. Zakat apa? Zakat simpanan ni kita kena bayar. Ni semua ni kita kena bayar ni. Ada perkiraan dia. Kalau bank konvensional ni maksudnya bank yang campur antara bank Islam atau bukan Islam campur. Itu maksudnya konvensional lah. Jadi kalau bank konvensional, mana dia nak fikir tentang urusan zakat kita kan? Kita kena urus sendiri. Kita tak tahu berapa persen apa semua tiap-tiap tahun. Tapi kalau biar tabung haji yang uruskan, maka sudah pasti mereka sudah ada tolong kita untuk bayar zakat setiap kali kita mendapat simpanan, mendapatkan faedah. Jadi terserah kamulah sekarang. Cerita cikgu punya ini yang mampunya ialah menceritakan, membuka semua semua cerita ni kepada kamu, supaya kamu tahulah bila kamu besar nanti kamu nak jalani kehidupan macam mana. Tetapi biar cikgu pesan siap-siap, duit haram walaupun 1 sen, jawabnya mampus. Di dunia lagi dah mampus. Kesihatan tak berkat, kehidupan tak berkat, buat apa semua tak kena, buat apa semua orang benci. Jalan sana terjun longkang, jalan sini jatuh gaung. Jadi dekat dunia pun Allah dah tunjuk benci. Sebab rezeki tak berkat lah. Jadi jaga-jaga. Kan? Patutnya jantung elok, patutnya buah pinggang elok, tapi pasal dah tak berkat, Allah cabut satu buah pinggang. Yang mana kamu tahu nilai organ tu ialah tak ternilai. Jadi bahaya ni. Kalau cerita tak berkat ni, tu cikgu pun jaga-jaga jugalah ni semua ni. Cikgu pun mula menguruskan balik. Dan semestinya bapak kamu pun semua mula uruskan balik semua ni. Dan orang-orang lain pun. Siapa yang nak ambil berat hal agama lah, dia akan telitikan semua sumber pendapatan, pelaburan, simpanan sebagainya. Okey, jadi masa pun dah tamat, sampai sini saja. Kita akan ada lagi lah mendalami semua pecahan-pecahan ni. Tapi apa pun cerita menarik lah hari ni, Dok, kan? Menarik. Sangat menarik. Bak duit cikgu tahu, memang sangat menarik. Okey, bagus semua belajar hari ni sebab sangat menarik cerita. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okey, ya. Assalamualaikum.